Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulmi bin Muhammad Ridwan daripada Pendidikan Islam 3 PPISMP IPG Kampus Tuanku Bainun. Yang dihormati pensyarah PIM 1014 Pengajian Ulum Al-Quran dan Hadis Dr. Ahmad Sukari bin Muhammad selaku pensyarah. InsyaAllah pada hari ini, pada slide ini adalah tugasan 2 pembentangan, iaitu saya akan menerangkan simbol dan resan Usmani yang terdapat pada muka surat 297. Okay, insyaAllah. Jadi ini adalah surah Al-Kahfi. Muka surat 297 itu adalah surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan membahaskan resan-resan Usmani yang terdapat daripada separuh daripada muka surat ini, iaitu daripada Wasbir nafsaka ma'allazi sehinggalah seperti mana kita lihat daripada slide ini, insyaAllah. Kaedah-kaedah resan Usmani terbahagi kepada 5, iaitu pada yang pertamanya simbol. Dan simbol sebagaimana yang kita lihat ada banyak, iaitu tanda bulat bujur, tanda hamzah, tanda sukun, huruf sukun yang tidak bertanda, tanda tanwin tidak selari, tanda tanwin yang selari, huruf alif, waw, ya dan nun kecil, tanda mat, huruf waw kecil, setiap huruf hadami yang diikuti dengan waw kecil, tanda huruf wakaf tapi tidak wasal, lebih utama tanda haruf wakaf dan atau wasal. Dan kesemua ini sebenarnya ada banyak lagi, tapi yang semua ini adalah yang dibahaskan dalam muka surat tadi. Ada ayat-ayat yang terdapat pada tadi. Yang seterusnya adalah kaedah-kaedah resan Usmani juga. Ada kaedah hamzah, kaedah hazaf iaitu penghapusan, kaedah ziyadah iaitu penambahan, dan kaedah ibdal iaitu pertukaran. Okey, kita pergi yang pertama, kaedah simbol tanda bulat membujur. Tanda seperti mana kita lihat, tanda bulat membujur pada kalimah pada muka surat tadi ada satu pada kataan ulaika, iaitu tanda bulat membujur. Tanda bulat membujur ini pada huruf waw. Kalau kita baca pada ayat itu ulaika, waw itu adalah di atasnya ada tanda bulat membujur, menunjukkan huruf tambahan yang tidak dibaca. Ia adalah tambahan tetapi tidak dibaca, sebagaimana huruf mat sama ada ketika wasal maupun berhenti. Kita baca dalam keadaan sambung ataupun wakaf, ia tidak juga dibaca. Okey. Simbol yang seterusnya adalah tanda hamzah wasal yang dikeluarkan daripada kataan ini adalah allazi. Tanda wasal itu sebagai fa kecil itu allazi wasbir bil ghada wal ashi al hayah wattabi al haq kal mah al wujh asyarah allazi as-salihat. Tanda hazf wasal pada kalimah-kalimah ini untuk menunjukkan huruf ini tidak berfungsi ketika menyambung bacaan. Okey, ketika wasal, ketika kita baca sambung, huruf-huruf ini tidak berfungsi sama sekali. Kita perhatikan bacaannya. Al-haq. Wattabi'. Ketika sambung, ianya tidak berfungsi. Wattabi'. Huruf alif itu tidak berfungsi. Okey, yang seterusnya tanda sukun. Sebenarnya kita ingat tanda sukun. Tanda sukun, inilah kalimah-kalimah yang kita keluar daripada muka surat tadi. Okey, tanda sukun pada kalimah-kalimah berikut menunjukkan bacaan izhar. Jika kita perhati pada huruf yang mati yang diletakkan tanda sukun, seperti mana kalimah-kalimah ini, kita perhatikan bi'sa, wasa'at, murtafaqah, dibacakan izhar jelas, baca dengan jelas. Jadi untuk kita dapatlah perhatikan di sini, jika huruf itu mati dan diletakkan tanda sukun, maka bacaannya adalah izhar, dibaca dengan jelas. Manakala berbeza pula dengan huruf sukun yang tidak diletakkan sebarang tanda, seperti mana kalimah-kalimah ini, zikrina,
Min rabbikum. Mim, nun mati ini. Semuanya tidak diletakkan sanda. Huruf suku yang tidak diletakkan tanda adalah berbeza dengan bacaan tadi. Yang tadi izhar baca dengan jelas. Manakala yang diletakkan tanda ini dibaca dengan idgham. Baca dengan sama-sama. Baca dengan dengun. Okey. Yang seterusnya timbul tanwin yang tidak selari. Contoh ayatnya ada satu aja yang diletakkan highlight pada warna merah ini. Bima tengok pada hamzah itu baris bawahnya tanwinnya tidak selari. Tanda yang tidak selari sebagaimana terdapat pada kalimah ini menunjukkan bacaan idgham. Tapi berbeza pula jikalau dengan tanda yang selari. Pada kalimah ini naran ahata furutan wa kuli murtafaqan inna amalan ulaika. Pada kalimah amalan murtafaqan naran furutan, semua itu adalah tanda-tanda yang selari. Cumanya sama. Pula menunjukkan bacaan izhar. Okey. Simbol yang seterusnya huruf alif waw ya dan nun kecil. Di sini adalah lizalimi. Ada lizalimi tengahnya ada huruf alif kecil. As-salihat. Ada dua di sini alif kecil. Huruf alif atau waw atau ya atau nun kecil sebagaimana pada kalimah ni huruf alif saja. Huruf asal yang ditinggal dan mesti dibaca. Pada kalimah huruf semua dia tidak ditulis tetapi dia mesti dibaca dan diganti dengan alif kecil. Okey. Yang seterusnya huruf waw kecil. Setiap huruf ha dhamir yang diikuti dengan waw kecil. Seperti ini ha dhamir qalbahu amruhu. Ada waw kecil selepas ha dhamir tu. Huruf waw kecil setiap ha dhamir yang diikuti dengan waw kecil dan menunjukkan bacaan dipanjangkan pada kadar 2 harakat. Yang menunjukkan perlulah dibaca dengan 2 harakat. Seterusnya tanda mak. Kita tahu sebagai tanda mak macam tu. Okey. Pada kalimah ini ada 6 sya'a inna bima'in fasa'at ulaika. Tanda mak ni sebagaimana kita sedia maklumlah. Pembacaan mesti hendaklah lebih panjang daripada kata bacaan mad asli. Okey. Dan yang seterusnya tanda haruf waqaf tetapi wasal, tapi baca sambung lebih utama, iaitu tanda huruf solaya ini. Pada kalimah ni wajahahu diperhatikan ada hujung kalimah tu. Kalau kita tengok pada ayat ni wajahahu ad-dunya rabbakum. Okey. Tanda ini menunjukkan sambung adalah lebih baik. Tetapi jika tak cukup nafas berhenti pun tak apa. Seterusnya tanda haruf waqaf atau wasl iaitu tanda jim. Ditandakan dengan huruf jim. Tengok fal yakfur furadikuha al-wujuh. Tanda haruf waqaf. Haruf jawaqaf dan wasl iaitu haruf jaiz. Okey. Okey, seterusnya kaedah-kaedah rasa seterusnya adalah hamzah. Kalau kat sini hamzah wasl dibuang. Bentuknya apabila hamzah wasl terletak pada fa'il. Selepasnya istifham iaitu alif pertanyaan. Jadi pada muka surat ini tidak terdapatlah contoh hamzah ini sebab dalam Quran hanya ada beberapa sahaja. Seperti contoh al-ana iaitu fa'il dan terdapat di sepanjang pertanyaan. Maka di muka surat ini tiadalah contoh ini. Okey. Slide yang seterusnya, kaedah hamzah yang seterusnya adalah kaedah hazaf iaitu penghapusan, dibuang. Bagaimana kita lihat tadi, lizzalimin bima'in salihat. Lizzalimin asalnya lizzalimi. Kaedah penulisan biasa lizzalimin iaitu ada alif di tengahnya, iaitu huruf alif kerana jamak muzakkar salim. Kerana kebiasaan jamak muzakkar salim akan dihazafkan alif di tengahnya. Okey, kalimah seterusnya as-salihat
dia hazaf alifnya. Perkataan asalnya as-salihat ada dua alif, tapi dihazafkan menjadi bentuk kadar saksama sebagaimana yang kita lihat ni, iaitu kerana jamak muannas salim. Dan yang terakhir bima'in, sebagaimana kita lihat kata asalnya ada alif di belakang hamzah itu hazaf alif kerana alif baris dua yang didahului hamzah. Kaedah yang seterusnya kaedah ziyadah, iaitu penambahan. Ziyadah iaitu penambahan waw. Pada kalimah ini ada ulaika, iaitu ditambah huruf waw itu hanya sekadar tambahan tetapi tidak dibaca. Dan seterusnya kaedah ibdal, iaitu pergantian. Kita lihat pada muka ini ada 3 kaedah ibdal yang dijumpai, iaitu bil-ghada, haya, al-hawa. Okey, kita lihat al-ghada ditulis dengan huruf waw, padahal asalnya adalah al-ghada, iaitu huruf alif, iaitu pertekanan huruf alif pada kalimah kepada waw. Begitu juga dengan al-haya, ditulis dengan huruf waw, padahal asalnya adalah al-hayati pada kalimah asal, tapi kadang rasa semua ditulis dengan huruf waw. Begitu juga dengan al-hawa'u, hawahu, ditulis dengan huruf alif kecil, pada kalimah asalnya adalah alif huruf ya. Jadi sekian itu saja daripada saya tentang kaedah-kaedah rasa asman yang terdapat pada muka surat 297. Jadi maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.